السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala, qala abda Abu Sahlin As-Sa'luki ma'nan latifan fi kauni aktharin nifasi sittina yawman. Abda ay azhara, telah menjelaskan, telah menzahirkan ia oleh fa'il Abu Sahlin. Abu fa'il Sahlin mudhafun ilaih. As-Sa'lukiyu ay al-mansubu ila As-Sa'luki, yang dinisbahkan Abu Sahal ni kepada Sa'luki. Ma'nan maf'ulun bih abda, menjelaskan, menzahirkan akan maf'ulun bih ma'nan, akan satu makna yang sifat latifan, yang tersembunyi. Mana hikmah yang tersembunyi fi kauni aktsarin nifasi, pada keadaan sebanyak-banyak nifas itu sittina yauman. Kauni jar majrur wa huwa mudhaf, aktsari mudhafun ilaih, an-nifasi mudhafun ilaih. Kemudian sittina itu khabar bagi kaun. Yauman tu tamyiz. Jadi dia telah menzahirkan, telah menjelaskan oleh Abu Sahal As-Sa'luki berkenaan dengan kenapa sebanyak-banyak nifas dalam mazhab Syafi'i itu 60 hari. Maka dia zahirkan hikmah dia. Dia panggil hikmah di sebalik hukum 60 hari 60 malam tu sebagai nifas. Wa huwa, dan bermula dia makna itu ialah an-nadama. Jumlah tu jadi khabar huwa. Huwa mubtada, waw istinaf. Ad-dama isim anna. Bahwasanya darah itu khabar anna yajtami'u, berhimpun ia darah. Dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada dam. Jumlah yajtami'u itu khabar anna, ad-dama isim anna. Fir rahimi, darah yang berhimpun dalam rahim itu muddatan. Bahwasanya darah yajtami'u, berhimpun ia darah dalam rahim itu muddatan, pada satu tempoh yang takhluqul hamla, yang menciptalah ia muddah itu akan kehamilan. Maknanya bukan dia yang cipta, ni isnad majazi lah. Makna dengan sebab beberapa tempoh yang ditunggu itu, darah tersebut berhimpun pada rahim ketika tempoh on the way nak mengandung tu. Jadi darah tu tak keluar lah. Darah tu berhimpun pada ghalib. Bukan mana semestinya begini. Nak cari solusi ataupun nak cari hikmah di sebalik kenapa 60 hari 60 malam itu sebanyak-banyak nifas dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang sepakat dengannya. Wa qabla nafkhir ruhi, ketika diciptakan akan kehamilan itu, iaitu anak yang dalam perut tu. Wa qabla nafkhir ruhi fihi ay fi ar-rahimi, dan sebelum ditiupkan akan ruh
idhafat masdar kepada maf'ul, ataupun idhafat masdar kepada maf'ul lah. Siapa yang tiup roh tu, iaitu malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah malaikat Jibril alaihi salam. Tugasnya ialah meniup roh. Dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu. Jadi ruh itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam tafsirnya, ar-ruh bermakna malaikatul Jibril, malaikat Jibril. 40 yauman nutfatan, sebanyak 40 hari nutfah. Air mani berada dalam perut dia tu 40 hari. Thumma mithluha alaqatan. Kemudian seumpama nutfah itu alaqah, iaitu segumpal darah. Thumma mithluha mudghatun. Kemudian seumpama nutfah tu mudrah pula, yakni 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah. Kemudian fatilka arba'atu ay fatilka al-madhkuratu ataupun fatilka al-muddatu, maka bermula demikian tempoh itu ialah khabar arba'atu ashhurin, 4 bulan lah. 4 bulan 4 bulan sebelum tiup roh. 4 bulan pula, 40 hari sebelum tiup roh. 40 hari itu nutfah. Kejap. Bukan, 40 hari itu nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah. Jumlahnya ialah 120 hari. 120 hari bersamaan dengan 4 bulan. 4 bulan. Wa aktsarul haidhi 15 yauman, dan bermula sebanyak-banyak haid itu khabar 15 yauman, nisbah hari. Waw tu istinah lah. Aktsaru mubtada wa huwa mudhaf, al-haidhi mudhafun ilaih. 15 itu khabar, yauman itu tamyiz bagi 15. Sebanyak-banyak nifas, sebanyak-banyak haid 15 hari itu fi kulli syahrin, pada setiap bulan, iaitu pada iktibar ghalib. Pada iktibar ghalibnya sebanyak daur ataupun siklus ataupun kitaran haid suci itu berlaku dalam sebulan pada kebanyakan perempuan. Wa aktsarul haidhi bihalsa. Lepas tu fal jumlatu situna yawman. Maka bermula jumlah keseluruhan, kalau kita kalikan 15 kali 4 sama dengan situna yawman, 60 hari. Itulah asal usul mana mari 60 hari tu. Tu kalau disebut makna latifan. Asal usul makna tu bukan maksudnya imam mazhab Syafi'i tengok hak ni, bukan. Mazhab Syafi'i tetap istiqra', melalui jalan istiqra'. Cuma ni Imam Abu Sahal As-Sa'luqi rahimahullahu taala cuba mencari makna di sebalik 60 hari 60 malam. Itu saja. Tanpa menafikan hasil daripada istiqra' juga, tempoh sebanyak-banyak nifas, sekurang-kurang nifas dan ghalib nifas berdasarkan istiqra'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa la yakhruju dhalika ad-damu illa ba'da faraghir rahimi. Dan tidak keluarlah fa'il oleh demikian darah, ad-damu badal, dhalika fa'il, illa melainkan makna keluar, ba'da faraghir rahimi, selepas daripada kosong rahim. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mana kalau dia itu anak kembar 3 ke 4 ke 5 ke, selagi mana tak keluar semua anak, maka darah yang keluar tersebut bukan nifas. Minal hamli, daripada kehamilan, daripada mengandung duduk dalam perut je lah. Minal hamli jar majrur. Faragh ta'alluq pada min. Kosong rahim tu, yakni kosong daripada hamil. Falidzalika, maka kerana demikian itulah, falidzalika adami khuruji dzalika ad-dam illa ba'da faraghir rahim minal hamli tu, kana aktsarun nifasi 60 yauman. Maka adalah ia sebanyak-banyak nifas tu. Aktsaru isim kana, an-nifasi mudhafun ilaih, 60 yauman ialah 60 hari. Ataupun kita nak rujuk falidzalika tu, rujuk musyar ilaih dia kepada hak tadi yang banyak tu lah. Falidzalika al-muddah ataupun kaunil muddah arba'ata ashhur. Begitu boleh juga kalau nak makna latifan lah. Falidzalika muddah, falidzalika kaunil muddah
14 yauma 14 ashhurin. Kerana demikian tempoh tempoh untuk dia tu sampai ke mudrah tu 4 bulan, maka sebab itulah sebanyak menifas tu 60 hari. Okay. Wa amma ba'da nafkhir ruhi fihi ay fir rahim. Dan adapun hak ni cerita yang tadi 40 hari 40 malam nutfah, 40 hari 40 malam alaqah, 40 hari 40 malam mudrah ni sebelum tiup ruh. Ni selepas tiup ruh pula. Kemudian wa amma ba'da nafkhir ruhi fihi ay fir rahim. Dan adapun selepas daripada ditiupkan akan ruh padanya pada rahim, fihi jar majrur. Fa taghadza yataghadzi, bukan. Tafa'ala yatafa'alu, taghadza yataghadza taghadzian. Okey. Fa yataghadza alwaladu, maka mengambillah ataupun memakanlah oleh anak tersebut bidami dengan darah, bidami jar majrur, min surratihi daripada pusatnya, pusat mak tersebut. Jadi bila anak makan darah tersebut, maka darah haid kebiasaannya tidak keluar lah. Tidak keluar. Sebelum kita lupa, kita nak betul balik yang tadi tu. Tadi pagi punya kelas, muka surat yang ke-139, nombor yang ke-7 tu. Yudha'ifu badanaha tu. Yudha'ifu badanaha, mendhaifkan, melemahkan ia haid akan badannya, badan perempuan, liqillati amaliyati tamthilil ghizai, kerana kurang amaliyati tamthilil ghizai. Dhabit pada kata amaliyati tamthilil ghizai, iaitu tindak balas kimia, yang berlaku dalam badan. Yakni tindak balas kimia yang berlaku dalam badan untuk menghasilkan tenaga dan membakarnya. Tindak balas kimia yang berlaku dalam badan untuk menghasilkan tenaga dan membakarnya, membakar tenaga. Jadi kalau ketika haid tak ada lah benda tu, sikit. Tindak balas tersebut sikit, maka menyebabkan badan tersebut dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, makna nifas pada lurah yang dulu kita kata maknanya ialah mengalir. Bukan mengalir, betul lah maknanya beranak. Seperti mana dalam kitab kita ni sebut, kita tengok dalam kitab Jawi tu, yang makna mengalir itu istihadah dengan haid sahaja. Nifas tu dengan makna beranak dari sudut bahasa. Okey, selesai. Sambung kata dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala li'anna famhahu. Sebab apa? Anak tersebut makan darah daripada pusatnya tu, yang mana asalnya sepatutnya darah haid, li'anna famahu la yanfatihu ma dama fi batni ummihi, kerana bahawasanya mulut anak tersebut, mulut anak itulah fama isim li'annahu mudhafu ilaih, jumlah tu khabar li'anna, la yanfatihu, tidak terbuka ia famuhu tu, tidak terbuka oleh mulutnya, mulut anak tadi, ma dama selama mana ia anak tu, fi ay sabitan, sabit ia fi batni, pada perut ummihi, ummil walad, pada perut ibunya, ibu anak tersebut. Fi batni jar majrur, ummi mudhafun ilaih, hi mudhafun ilaih. Jadi dia tidak buka mulut sebab ada dalam perut. Lepas tu dia serap masuk dalam badan dia lah melalui perut. Bukan surati al-ummah, suratihi suratil walad. Daripada perut anak tersebut. Jadi darah tersebut masuk ke dalam perut anak. Dia tidak terbuka mulut. Suratihi, bukan suratiha, surati ni suratihi suratil walad. Jadi anak tersebut makan darah tu melalui pusat dia. Ada saluran pusat, sampai ke pusat, ada tali tu. Itulah masuknya darah haid ibu tersebut kepada anak tu. Tu makanan dia ketika dalam perut. Kemudian kama qila, seperti mana yang dikatakan akan dia, akan ma tu. Begitulah yang dikatakan. Fala yajtami'u fir rahimi damun, maka tidak berhimpunlah ia pada rahim itu, fir rahimi jar majrur, fa'il yajtami'u damun, oleh darah, min hini nafkhir ruhi, sejak daripada ditiupkan ruh, fihi ay fir rahimi, dalam rahim. Ketika itu tak berhimpunlah darah, sebab tu tak keluar darah haid.
Jadi ketika sebelum sebelum dia tiupkan roh, maka dia ada 3 peringkat, 40 hari 40 malam nutfah, 40 hari 40 malam mudghah alaqah, 40 hari 40 malam mudghah, 120 hari. Kemudian lepas 120 hari ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh, darah tersebut yang asalnya berhimpun selama 120 hari disegak masuk pula oleh anak tersebut dalam perut dia. Maka sebab itulah tidak berlakunya haid pada kebiasaan. Jadi kalau keluar darah ketika seorang perempuan itu mengandung, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, haid ikut syarat-syaratnya yang telah kita bahaskan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, bermula Allah itu yang maha mengetahui. Selesai nombor 13. Nombor 14, qala ibnul hajj, telah berkatalah oleh Ibnul Haji, wa minan nisa'i, dan sebahagian daripada wanita itu, man tafturu fi ayyamil haidhi, orang yang man tu mubtada muakhar, minan nisa'i jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Man tafturu, orang ini perempuan yang berbuka ia man fi ayyamil haidhi, pada hari-hari haid. Fi ayyami jar majrur wa huwa mudhaf, al haidhi mudhafun ilaih. Ada yang berbuka puasa ketika mereka tu sedang haid. Lakinnahunna yaju'un anfusahunna fihi. Tetapi bahawasanya mereka itu para wanita melaparkan ia para wanita akan diri mereka itu, maf'ulun bih. Padanya fihi fi ayyamil haid, pada hari-hari haid. Ataupun bukan fi ayyamil haid, fihi ay fi ataupun nak kata apa, fihi ay fi saum, pada ketika puasa tu. Mana gini, ketika perempuan itu dia datang haid, maka dia tidak boleh berpuasa, hukum dia tidak sah. Tetapi dia boleh buka tak? Dia boleh buka. Cuma ada sebahagian orang, kata Ibnul Hajj, dia tidak mahu buka, dia melaparkan dirinya. Dia melaparkan diri, maknanya dia tak makan, dia tak minum juga ketika dia bulan Ramadan. Boleh ke begitu? Boleh kalau qasad. Kalau tidak ada qasad, berpuasa. Kalau ada qasad, berpuasa, hukum dia haram. Maka fatafturu ihdahunna 'ala tamrati wa nahwiha wa yaz'amna anna lahunna fi dhalika thawabi. Dia nak cerita hak salah lah. Mereka melaparkan, membiarkan mereka lapar, kemudian fatafturu ihdahunna, maka berbuka puasa ia oleh salah seorang fa'il daripada mereka itu perempuan, ala tamrati, atas 1 biji tamar. Maknanya dia buka puasa dengan tamar, wa nahwiha, ataf kepada tamar, dan seumpamanya seumpama tamar. Wa yaz'amna, dan juga berazam ia oleh mereka itu, anna lahunna, bahawa bagi mereka itu perempuan, fi dhalika al-ju' tu, pada demikian lapar tu, jadi as-thawabatu isim anna muakhar. Jaga tu bukan dhalika thawabi, anna lahunna fi dhalika thawaba. Asalnya anna thawaba lahunna fi dhalika. Begitu asalnya. Jadi mereka berazam dan beranggapan, berkeyakinanlah. Azam sini makna berkeyakinan akan bahawa bagi mereka itu pada demikian lapar tu akan dapat pahala. Padahal tak sah puasa. Dia puasa tu, dia tidak makan tak minum tu kerana dia menganggap dia tu nak melaporkan diri semata-mata untuk dapat pahala macam puasa. Dan mereka berbuka dengan sebiji tamrah, sebiji kurma dan seumpamanya, maka kata Syekh, wa hadhihi bid'atun, dan bermula ini, hadhil mazkurah, bermula ini yang tersebut ni ialah bid'ah lah, sebab tak pernah dibuat oleh zaman sahabat. Waktu haid tidak perlu dia tu tahan diri daripada makan minum kerana puasa. Tapi tahan diri daripada makan minum kerana selain puasa, kerana saya saja tak mau makan, tu tak apa. Wa hadhihi bid'atun wa hiya, dan bermula dia perempuan tu khabar athimatun, berdosa ia fit tadayyuni bidzalika, pada melaksanakan bidzalikal ju' biqasdi saum, dengan demikian lapar dengan qasad saum puasa, ataupun bidzalikal azmi bi anna lahunna fi dzalika thawab.
Fi tadayyun, asalnya tadayyana yatadayyanu tadayyunan. Tadayyun ni asalnya beragama. Yang ini menjalanilah, dia menjalani, dia melaksanakan demikian dengan sebab bidzalika fi tadayyuni, dengan sebab dia beragama. Beragama tadayyun ni beragama asalnya. Dengan makna dia melaksanakan puasa tersebut, dia melaksanakan tak makan dan tak minum tu semata-mata qasad dan berazam dan berkeyakinan untuk dapat pahala. Maka hukumnya adalah dosa. Wa innama haluha fi ayyami haidhiha fi ramadhana ka haliha fi ghairihi min asy-syuhuri. Dan hanya saja haluha mubtada ha mudhafu ilaih, bermula keadaan perempuan tu fi ayyami haidhiha, pada hari-hari haidnya, hari-hari haid perempuan tu. Fi ayyami jar majrur wa huwa mudhaf, haidhi mudhafu ilaiha mudhafu ilaih. Fi ramadhana, pada bulan Ramadan. Kahaliha, pada Ramadan yang tertentu. Jadi Ramadan mamnu' min as-saraf kerana isim alam, lagi pula alif nun. Kahaliha, seperti keadaannya, keadaan seorang perempuan. Kaf tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar bagi halu. Haluha fi ayyami haidhiha fi ramadana sabitatun. Sabit ia kahaliha, seperti keadaannya perempuan itu fi ghairi ramadana, pada selain daripada Ramadan, minas syuhuri, daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau bulan-bulan lain pun dia kata pada bulan puasa pun waktu haid tak boleh puasa, maka begitu jugalah pada bulan-bulan lain tidak boleh puasa. Okey. Nombor 15, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bermula kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la tukrahu muakalatul haidhi, tidak dimakruhkan akan naik fa'il, makan bersama dengan perempuan haid. Ketika perempuan haid, tak haram makan bersama bagi suami saja, bagi orang lain haramlah. Wa mu'asyaratuha, dan mu'asyaratuha makna bergaul ia suami akan orang perempuan haid tu, duduk cakap samalah, selain daripada wati. Wa qiblatuha, atah kepada mu'akalah, dan mencium akan perempuan haid itu. Wal istimta'u, dan mengambil kesedapan biha, dengan dia, dengan perempuan haid, fauqas surati, atas daripada pusat, wa tahta rukbati, dan bawah pada lutut. Hadis ijma' ulama' tak ada khilaf. Wala tamtani'u, dan tidak menghalang ia perempuan haid min fi'li syai'in minas sala'i, bukan. Wala tamtani'u ay wala tamtani'ul haidu, dan tidak terhalanglah fa'il oleh seorang perempuan haid min fi'li syai'in, daripada berbuat akan sesuatu, idhafat masdar kepada maf'ul, minas sada'i, daripada kerja-kerja harian dia, masak ke, nukang ke, tak ada masalah. Tidak menjadi najis apa yang dia sentuh barang tersebut. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW, apa yang disentuh oleh perempuan haid tidaklah najis. Wala minal tabkhi, dan wala tamtani'u, dan tidak terhalanglah ia seorang perempuan itu minat tabkhi, daripada masak. Jar majrur. Wal ajni, dan daripada menguli tepung. Nak buat kari pak ke. Wal khubzi, dan juga roti, yakni nak buat roti. Wa idkhali yadiha, dan memasukkan akan tangan perempuan haid itu fil ma'iati, pada cecair. Mana-manalah cair itu, makna selain air ke, air sendiri ke, boleh belaka, tak jadi najis. Wala yajtanibu az-zawju madaja'ataha. Dan tidak berjauhanlah oleh suami itu akan maf'ulun bih, akan tempat tidur bersama isteri haid tadi. Idza satarat, apabila menutup ia perempuan, maf'ulun bih, ma akan barang, yakni barang ni masduk dia kena pada anggota, baina ay thabata, yang telah sabitlah ia ma, baina surrati war rukbati, antara pusat dan lutut. Tu tak ada masalah. Adapun antara pusat dengan lutut berlaku khilaf, pandangan mu'tamad, hukum dia haram tanpa lapis. Wa su'ruha wa irquha tahirani, istiqna suku. Wa su'ruha, dan bermula bekahnya bekah haid, bekah minuman ke apa ke. Wa irquha, dan peluh orang perempuan haid itu khabar tahirani, suci kedua-duanya, tidak najis. Wa hadha kulluhu wa hadha al-madhkur, dan bermula yang tersebut ini kullu hadha, semua yang tersebut ini khabar muttafaqun alaihi, disepakati atas hadha. Tak ada khilaf maksudnya. Wa qad naqala Ibn Jarir ijma' al-muslimin ala hadha, bahkan telah qad litahqiq
Sungguhnya telah menukilkan oleh fa'il Ibnu Jaririn, oleh Ibnu Jarir, Jaririn mudhafu ilaih. Maf'ulun bih ijma'al muslimina, akan berlaku kesepakatan orang-orang Islam, iaitu para ulama. Al-muslimina mudhafu ilaih. Ala hadza ay ala hadzal madhkur, atas yang tersebut ini, iaitu halalnya muasyarah, istimta', iaitu fi'l syai'in min as-sana'i' dan sebagainya. Wa dalailuhu fil ahadith, dan bermula dalil-dalilnya. Dalailuhu dia panggil sirah jamak kathrah. Dia ada jamak ada dua, jamak kathrah, jamak qillah. Jamak qillah ni bawah 9, jamak kathrah ni atas 9. Jadi makna kalau disebut dalail ni jamak kathrah, makna atas daripada 9 dalil. Banyak sangat dalil. Fi ay sabitatun, sabit ia khabar, itu sabit tu khabar. Fi al ahadithi jar majrur, dalam hadis-hadis sifat as-sahihati yang sahih. Ya hadis-hadis tu lagi bukan. Jadi masyhuratun tu khabar dia. Adalah ilu mubtada, hu mudhafu ilaih, fil ahadithi jar majrur, as-sahihati sifat ahadith, masyhuratun khabar bagi dalailu. Semua dalil-dalil berkaitan dengan yang ittifaq tadi, semuanya hadis yang sahih, hadis yang dapat dipakai hujjahnya. Wallahu a'lam, bermula Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Yang seterusnya yang ke-16, khurujud dami minal qubuli bisifati damil haidi. Khurujud dami, keluarnya oleh darah, itu idhafah masdar kepada fa'il, minal qubuli, daripada qubul, iaitu jalan depan, bisifati damil haidi, dengan segala sifat darah haid, bisifati jar majrur, wa huwa mudhaf, dami mudhafu ilaih, al haidi mudhafun ilaih. Fi zamani imkanihi imkanil haid, pada waktu kemungkinan boleh dihukumkan haid. Fi zamani jar majrur, wa huwa mudhaf, imkani mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Iaitu apa dia pada zaman imkan tu, kita dah sebut dah. Kalau mubtadaah mesti 9 tahun ke atas takriban. Kalau orang yang sudah biasa keluar haid, maka dia mestilah melalui sucinya sekurang-kurang 15 hari 15 malam. Itu waktu zaman imkan. Maka yujibul ghusla, mewajibkan ia khurujud dam itu akan al-ghusla, akan mandi. Jadi yujibu tu khabar khuruju, khuruju mubtada. Yujibu tu khabar dhamir mustatir pada yujibu, fa'il kembali kepada khuruj, al-ghusla maf'ulun bih. Jadi keluar darah ketika itu pada zaman imkanul haid wajib mandi. Inilah disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, yang mana kebanyakan dia kata kebanyakan orang silap faham. Dia ingatkan mandi wajib itu berlaku ketika mandi itu diwajibkan ketika suci daripada haid. Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang wajib untuk dia mandi itu ketika kewajipan mandi itu sudah berlaku ketika keluar darah haid dan keluar darah nifas. Cuma tidak boleh mandi lagi. Kalau mandi juga hukum dia haram. Kemudian bila nak kena mandi, bila dah suci haid, suci nifas, waktu itulah syarat sah mandi wajib. Sebab tu dia kata sini, keluar darah pada zaman imkan yujibul ghusla illa fi mas'alatin, melainkan pada satu masalah. Apa masalah tu? Al-istinaful bayani. Ma hiya al-mas'alah? Apa masalah tu? Wahia, dan bermula dia al-mas'alah tu khabar ma barang idza kharajad damu, apabila telah keluarlah fa'il oleh darah, min qubul khunthal mushkili, daripada qubul jalan depan khuntha, sifat yang muskil ia khuntha. Jadi khuntha ada dua, khuntha wadih, khuntha muskil. Khuntha wadih ni dia ada dua kemaluan, laki dan perempuan, tapi dapat dipastikan secara yakin mana yang berfungsi. Kalau perempuan, perempuanlah. Kalau laki, lakilah. Tu wadih, tu tak ada isu. Kalau khuntha muskil, tak dapat dipastikan, dia ada dua kemaluan, tak dapat dipastikan dia laki ke perempuan, kerana dua-duanya berfungsi. Dua-duanya adalah berfungsi. Maka orang ni kalau keluar darah ketika dikubul khuntha muskil tu, au min ahadihima. Dia kata apa tadi? Min qubulil khuntha muskil au min ahadihima, ataupun daripada salah satu daripada dua farah khuntha muskil lah, sebab dia ada dua farah. Mana yang keluar darah tu salah satu daripada dua tu. Sebab apa dia kata salah satu? Mungkin kata gini dia ada kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Yang kata kharajad dam min qubulil khuntha muskil, keluar farah perempuan.
tapi dia kena dua, kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, dia keluar bahagian perempuan, ataupun keluar mana-mana daripada dua alat tu, sama ada untuk lelaki ataupun perempuan, keluar kot lelaki contohnya, sama juga masalahnya. Fala ghusla thabitun, tidak ada sama sekali jenis mandi yang sabit, mana tidak dikira sebagai haid, kerana mungkin jadi darah yang keluar itu darah daripada daging tambahan, yang mana darah itu darah tersebut yang bukan haid, darah yang biasa, maka tidak wajib mandi. Wa in kana, royahnya meskipun adalah ia darah itu bisifati sabitan khabar, sabit ia bisifati damil haidi, dengan sifat darah haid, bisifati jar majrur wa huwa mudhaf, dami mudhafu ilaih, al haidi mudhafu ilaih, walaupun dengan sifat darah haid sekalipun, hitam dan pekat dan busuk, tidak dihukumkan haid. Wa fi waqtihi li jawazi ay yakuna rajulan, wa fi waqtihi, dan pada waktunya, pada waktu khurujid dami, pada waktu keluar darah itu, rasanya tak ada tu. Dia sambung ni, wa in kana bi sifati damil haidi fi waqtihi, begitu la'alla sawa, tak ada lah berusah. Kalau ada waw, wa fi waqtihi li jawazi ay yakuna rajulan, tak faham. Jadi waw tu la'alla sawa tak ada. Nak katanya jikalau adalah darah itu sabit ia darah dengan sifat darah haid pada waktunya, pada waktu khurujid dam, pada waktu keluar darah. Kenapa tak dihukumkan haid dan tak wajib mandi? Li jawazi ay yakuna rajulan, kerana harus oleh fa'il, oleh bahawa adalah ia khulsa muskil tu, khabar yakun rajulan, adalah seorang lelaki. Jadi ada ihtimal lelaki dengan perempuan, maka keluar darah haid, tak pasti maka darah tersebut bukan darah haid, tak dihukumkan haid walaupun dia tu ada ciri-ciri darah haid. Inilah dia panggil kalaulah andai kata. Ni ada orang tanyalah dulu masa kita buat status tu. Dia kata boleh tak perubatan ni kok lah zaman sekarang moden ni, boleh kita detect. Boleh kita detect darah haid, darah istihadah dengan sifat-sifat dia. Kita kata memang ulama dah detect dah. Nabi SAW sebut dah, darah sifat-sifat darah haid ni kuat lah, busuk lah, apalah. Tiba-tiba keluar macam darah sifat haid, sifat darah haid, tiba-tiba tak dihukumkan haid sebab tak kena dengan kaedah. Tak kena dengan kaedah. Kok mana-mana pun dia kena pergi kepada asal kaedah. Dia kena pergi kepada asal kaedah. Tak semestinya dia ada sifat darah haid. Contohnya dia tu hitam, lepas tu busuk, lepas tu pekat. Tiba-tiba dia keluar pada umur 6 tahun. Tak jadi haid tu. Dia keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam. Tak jadi haid. Bahkan ada yang istihadah, ada yang haid. Tu royah tu penting tu. Habis yang ke-17, al-kafaratu wajibatun ala man jama'a fi yaumi ramadana wa alaihi al-qada'u. Dan bermula kafarah, mubtada, khabar, wajibatun, wajib ia kafarah, ala man jama'a, atas orang atau orang lelaki lah ni, jama'a yang bersetubuh ia man fi yaumi ramadana, pada hari bulan Ramadan. Yakni dia batalkan puasanya dengan cara bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka wajib kafarah atas lelaki tu. Wa alaihi alqada'u, dan wajiblah atasnya, atas perempuan tu, atas lelaki tu, alqada'u, oleh qada'. Alqada'u kita boleh buat gini. Boleh buat al-qada'u mubtada' muakhar, alaihi ta'ala satu mahzuf khabar, boleh juga. Ala sahihi ayu in jaraina ala al-qawl as-sahih. Jikalau kita berpandangan atas pandangan sahih, lelaki saja yang kena kafarah. Kalau atas pandangan kedua, lelaki dengan perempuan dua-dua kena kafarah. Dua-dua kena kafarah. Qada tu tak ada khilaf lah, lelaki pun kena qada, perempuan pun kena qada. Contoh sehari dia batal puasa dengan setubuh, sehari dia qada, kemudian kena puasa 2 bulan turut pula lelaki tu. Jadi dia kena puasa 2 bulan sehari. Kalau perempuan sehari saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, illa fi masaila, melainkan pada beberapa masalah tidak perlu kafarah, hanya perlu apa dia? Hanya perlu puasa sahaja. Wa minha, dan sebahagian daripada masail itu, idza wati'at, apabila bersetubuh ia perempuan, thumma hadat, kemudian berhaid ia perempuan, au matat, ataupun mati ia perempuan, faqaulani, maka ada dua qaul, ada dua apa? Ada dua pandangan.
Azharuhuma, bermula pandangan yang paling zahir antara dua qaul ni. Azharu mubtada wa huwa mudhaf, huma mudhafu ilaih, khabar. As-suqutu ay suqutul kafarah, gugur oleh kafarah. Sebab apa gugur? Sebab seolah-olah walaupun dia setubuh, tapi seolah-olah dia bersetubuh bukan dengan buka puasa, dengan bersetubuh. Okey, dia macam ni. Yang kena kafarah ni ialah perempuan itu sah puasa, laki pun sah puasa. Lepas tu berlaku setubuh, batal dengan sebab setubuh, maka sebab tu kena kafarah. Adapun kalau salah seorang itu tak puasa, ataupun batal puasa, dia pergi setubuh siang hari bulan Ramadan, hukum dia dosa satu, tapi tidak perlu kafarah. Dosa tetap dosa, tapi tidak perlu kafarah, hanya ganti puasa sehari itu saja. Jadi sekarang ni kalau seorang perempuan itu telah setubuh dengan suami dia, okeylah, zahirnya kena kafarah. Tiba-tiba keluar haid, maka zahirnya apa dia? Seluruh puasa perempuan itu daripada subuh sampai maghrib tidak sah. Maka seolah-olah suami dia itu bersetubuh dengan isteri dia yang tidak sah puasa, seolah-olah dia telah bersetubuh dengan seorang perempuan dengan isteri yang tak berpuasa, maka tidak perlu kafarah. Sebab kita kata tadi, kafarah itu wajib bila dua-duanya sah puasa, dan dua-duanya wajib puasa. Bila setubuh berlaku dalam keadaan berbuka puasa dengan setubuh tersebut, maka kena kafarah. Kena kafarah. Tapi setubuh tu tak dosa lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kama fi asli raudati, seperti mana, ay kama zakara al-imam an-Nawawi fi asli raudati. Bukan. Kama fi asli raudah, seperti mana, ay kama sabata, seperti mana telah sabit ia barang fi asli raudati, pada asal raudah. Raudah ni Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau asal raudah maknanya kitab asal, ringkasan raudah, iaitu Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ke-18, lau khuliqa lil mar'ati farjani. Ini takdir masalah. Kalau diciptakan bagi seorang perempuan, lil mar'ati jar majrur, diciptakan naib fa'il, farjani, akan dua farah. Diciptakan seorang perempuan ni dua farah. Pelik sikit lah. Fa idza kana asliyaini, maka jikalau adalah kedua-duanya dua farah itu, khabar asliyaini, asal kedua-duanya. Memang Allah Taala jadikan dia tu asalnya dua farah dah. Yakunul khariju, ay yakunud damul khariju, maka adalah darah sifat yang keluar itu, min kulli minhuma, ay min kulli wahidin minhuma minal farjaini, daripada setiap satu daripada dua farah itu, haidan khabar yakun, hukum dia haid. Hukum dia adalah apa? Haid. Jadi keluar kot farah nombor 1 haid, farah nombor 2 haid, dua-dua pun haid juga. Amma idza kana ahaduhuma asliyan wal akharu zaidan. Adapun apabila adalah salah satu daripada keduanya dua farah tu, ahadu isim kana, huma mudhafu ilaih, asliyan khabar kana, adalah ia kedua-duanya itu asal. Mana dua-dua tu? Bukan. Salah satu daripada kedua-duanya itu asal. Wal akharu zaidan, dan salah satu yang lainnya tambahan, bukan asal. Salah satunya adalah bukan asal. Asal ni mana asal kejadian. Asal kejadian begitu dah. Tu mana asal. Jadi kalau zaidan ni tambahan, dia bukan asal kejadian begitu, tapi akan datang pada umur 17 ke 18 dia pergi tambah. Tiba-tiba tambah. Maka watamayyaza wa tumayyizu, dan dapat membezakan ia perempuan tu, yakni membezakan antara asal dengan zaidah. Fa innal ibrata, maka sesungguhnya yang diambil kira, al ibrata isim inna, ialah bima kharaja, ai sabitun, sabit ia, bima kharaja, dengan barang yang keluar ia barang sini darah, minal asli, ai minal farjil asli, daripada farah asli. Farah zaidah tak boleh ambil kira, sebab zaidah ni dia bukan asal, dia tambahan, bukan hak asal. Contohlah kalau laki dia buat bedah. Dia buat bedah, tiba-tiba dia buang zakat, dia jadikan farah. Andai kata takdirnya dia tu keluar darah tu bukan haid. Kerana darah itu, kerana farah tu farah tambahan, bukan farah asal. Tu darah tu bukan haid. Wa idza ishtabaha, walaupun dia tu keluar darah tu macam darah sifat haid. Kita kata dah tak kena dengan takrif, tak akan jadi haid. Wa idza ishtabaha, dan apabila kesamaran oleh keduanya, asli ada, zaidah ada, tapi kesamaran, mana satu asli, mana satu tambahan. Contoh
fala budda minal khuruji, maka tak dapat tidak daripada keluar, ay khurujid dami, keluar darah itu, minal khuruji itu jar majrur, budda itu isim la linafil jinsi, min ta'alluq satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, taqdiruhu thabitun, min kulli minhuma, daripada salah satu daripada dua farah yang asli dengan zaidah tetapi berkesamaran, tak dapat nak beza, maka fala budda minal khuruji min kulli minhuma hatta yahkuma mansub bi an mudmarah, sehinggalah hatta yuhkamu, sehinggalah yuhkama, sehingga dihukumkan akan dia akan darah itu bil haidi, dengan haid. Mana kalau dia berlaku istibah, berlakunya kesamaran, mana zaidah, mana asli, maka dia kena pastikan juga mana satu asli, mana satu zaidah, supaya diiktibarkan keluar darah asli itu hukum haid. Supaya lebih jelas, sehingga dapat jelas kata yang keluar darah ni adalah haid kerana keluar daripada faras yang asli. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Terakhir, walau hadal muskilu minal farji, dan jikalau berhaidlah fa'il oleh khuntha muskil daripada farah. Ya kan ada dua kan, kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Kemaluan perempuan dia keluar darah. Wa amna minaz zakari, dan keluar air mani ia muskil itu minaz zakari, daripada zakar, maka hakamna bi bulughihi, menghukumlah oleh kita bi bulughil muskil, dengan baliknya khuntha muskil. Okey, sekarang ni jadi kalau dia keluar salah satu, dia tak jadi balik. Dah nak balik bila? Balik dengan umur lah. Balik dengan umur 15 tahun dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau berlaku begini, dua-dua keluar serentak, satu keluar manis, satu keluar darah haid, maka hukum dia balik. Balik. Tapi kalau keluar salah satu, tak hukum balik. Tu wa iskalihi, atau pada bulughihi, dan dengan iskalnya, iskal muskil tu, mana kita hukumkan dia ni balik dah dengan sebab benda tu jadi, dua-dua tu berlaku serentak, ataupun kita juga dapat hukum kata dia masih khuntha muskil. Masih tetap dengan kemuskilan dia, masih tetap dengan iskal, menjadi khuntha muskilnya tu. Atau pada hadah, ataupun berhaid ia muskil tu minal farji khasatan, daripada farah tu secara khusus. Dia keluar darah haid saja, air mani tak keluar kot, kemaluan perempuan, maka khasatan bih fala yathbutu lidami hukmul haidi, maka tidak sabit juga bagi darah itu fa'il hukum oleh hukum haid. Al-haidi mudhaf ilaih, tak jadi hukum haid. Sebab apa? Sebab ihtimal lelaki macam tadi. Li jawazi kaunil muskil rajulan, kerana haruslah oleh keadaan kuntha muskil tu lelaki. Rajulan tu khabar bagi kaun tu fa'il, jawaz hi mudhaf ilaih. Jadi kalau ada ihtimal laki perempuan, darah yang keluar walaupun dengan sifat darah haid, tidak dihukumkan haid. Wal khariju damu fasadin, dan bermula darah yang keluar itu khabar ialah darah fasad, darah rasa istihadah. Dia kena buat macam orang yang daimul hadath, dia kena basuh farah dia tu, sumbat kapas, pakai modeh, ambil uduk, baru sembahyang. Dia tak boleh buat macam biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah ta'ala kita khatam malam ini, lebih kurang 9 lebih begitulah, lepas jamuan kat PTBR tu. insya-Allah ta'ala 9 lebih itu kita akan buat di surau PTBR, insya-Allah ta'ala. Nanti kita buat pengumuman lah, kita apa yang kita akan teruskan nanti. Nantikan pada malam ini, insya-Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.